Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat bersama pada pagi ini yang penuh rahmat dalam program pemantapan Destiny Siswa untuk pelajar baru lepasan asasi dan lepasan diploma sesi kemasukan Oktober 2023. Tahniah dan selamat datang saya ucapkan kepada saudara-saudari di atas kejayaan melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara. Untuk maklumat anda semua, program pemantapan Destiny Siswa atau PDS ini merupakan program anjuran bahagian hal ehwal pelajar yang melibatkan semua pelajar baru, peringkat ijazah sarjana muda, lepasan asasi dan lepasan diploma di UiTM Shah Alam, di mana pada kali ini melibatkan seramai 2,505 orang pelajar. Objektif utama PDS ini dianjurkan adalah pertama, untuk mengukuhkan lagi pemahaman pelajar mengenai struktur governance UiTM. Yang kedua, untuk memberikan kefahaman kepada pelajar-pelajar mengenai visi dan misi UiTM. Dan yang ketiga, untuk mengukuhkan semangat cintakan UiTM dalam diri pelajar semua. Saudara-saudari sekalian, saya suka untuk menekankan di sini bahawa saudara-saudari merupakan insan-insan yang bertuah kerana telah terpilih untuk melanjutkan pengajian di Universiti Keramat ini berbanding dengan puluhan ribu pelajar lain yang mungkin kurang bernasib baik. Oleh itu, dengan peluang yang diberikan ini, manfaatkanlah sebaik mungkin bagi mencapai kejayaan yang diidamkan. UiTM ditubuhkan dengan pengorbanan, perjuangan dan keringat pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Syukur Alhamdulillah, bermula dari sebuah dewan yang kecil, kemudian menjadi maktab, seterusnya institut. Kini UiTM telah melakar nama di persada antarabangsa dan mampu bersaing dengan universiti-universiti terkemuka di dunia. UiTM telah memberi sumbangan yang besar dalam melahirkan profesional bumi putera yang telah memberi impak tinggi dalam aspek penyusunan dan keseimbangan sosioekonomi negara. Hari ini telah terbukti bahawa UiTM merupakan salah satu daripada universiti terbesar di dunia dengan kampus di seluruh negara sebanyak 35 buah kampus. Jumlah graduan yang dihasilkan sehingga hari ini adalah seramai 1,207,955 orang dan enrolment pelajar pula mencapai seramai 166,070 orang. Para pelajar yang saya kasihi sekalian, sehubungan dengan itu, berilah tumpuan dan komitmen yang tinggi sepanjang program ini berlangsung dan manfaatkan segala ilmu yang ditimba sepanjang program PDS ini berlangsung. Antara pengisian program PDS adalah taklimat career profiling, job shop dan counselling to you oleh Pusat Kerjaya dan Counselling. Yang kedua, taklimat keusahawanan oleh MASMED. Disusuli kemudian yang ketiga, taklimat keselamatan oleh Polis Bantuan. Kemudian taklimat kebajikan pelajar oleh unit pengurusan kebajikan pelajar. Seterusnya, taklimat perkhidmatan ICT oleh Jabatan Infrastruktur, diikuti oleh taklimat kesihatan dan kesejahteraan pelajar oleh Pusat Kesihatan. Seterusnya, taklimat kemudahan zakat oleh bahagian zakat, sedekah dan wakaf. Dan akhirnya, taklimat Akta 174, Sasiah rupa diri pelajar untuk pejabat undang-undang. Dan yang terakhir iaitu sesi bersama Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam, sesi 2022-2023. Anak-anak mahasiswa yang saya kasihi sekalian, belajarlah bersungguh-sungguh dan beri tumpuan serta fokus kepada kecemerlangan akademik dan dalam masa yang sama bergiat aktif dalam aktiviti berpersatuan. Penglibatan dalam aktiviti berpersatuan ini dapat memberikan pengalaman dan nilai tambah kepada pelajar. Berterima kasihlah kepada kedua ibu bapa, saudara-saudari yang telah mendidik sehingga mampu untuk berdiri dan berada pada tahap sekarang.
Pada yang masih mempunyai ibu dan bapa, sentiasalah berhubung, bertanya khabar, dan paling utama, mohonlah restu daripada mereka. Mereka pasti mendoakan kejayaan saudara-saudari walaupun di mana jua anda berada. Ingatlah, jasa mereka yang lebih banyak ialah berkorban untuk saudara-saudari. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka itu. Mereka meletakkan harapan yang tinggi kepada kamu semua. Maka janganlah runtuhkan semua harapan mereka itu. Oleh itu, hargailah peluang keemasan ini dengan penuh kesyukuran dan semangat yang tinggi. Tuntutlah ilmu di universiti ini seberapa banyak yang boleh dan mungkin dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Manfaatkan peluang yang diberikan ini supaya tidak menyesal di kemudian hari nanti, terutamanya setelah bergelar graduan kelak. Motivasikanlah diri untuk menjadi insan yang memiliki pendirian, kecerdikan, keistimewaan dan mampu meneraju negara pada masa hadapan insya-Allah. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program pemantapan destinasi siswa PDS sesi Oktober 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, barulah saya nak cerita mengenai career profiling atau pembangunan profil kerjaya melalui sistem yang dinamakan sebagai MyNext. MyNext merupakan sebuah platform setempat dan mudah guna kepada pelajar. Ia telah dibangunkan oleh Talent Corporation Malaysia Berhad atau dikenali dengan nama Talent Corp. Sistem ini digunakan untuk membantu pelajar UiTM membina profil kerjaya sejak di awal pengajian. Di UiTM, sistem ini telah pun diguna pakai sejak tahun 2017 oleh para pelajar dan graduan. Agak-agaklah kan, kenapa pentingnya pelajar untuk bina profil kerjaya ni? Sebenarnya, ia boleh bantu pelajar untuk faham jenis personaliti dan minat kerjaya. Bila dah faham personaliti diri dan minat kerjaya tu, barulah boleh bantu nak lihat kerjaya apa yang sesuai, nak kena pasti bakat dan untuk lihat peluang pekerjaan semasa yang sesuai dengan personaliti, bidang pengajian dan kecenderungan diri kita. Sekarang, saya nak tunjukkan 8 modul yang perlu dilengkapkan di dalam sistem ini bagi tujuan membangunkan profil kerjaya pelajar. Ia adalah seperti berikut. Yang pertama, modul About Me. Yang kedua, Personality and Motivation. Yang ketiga, Work Interest. Yang keempat, English Proficiency. Yang kelima, Work Values. Yang keenam, modul Employability. Yang ketujuh, Career Explorer. Dan yang terakhir, modul The Future of Work. Macam mana nak mula bangunkan profil kerjaya ni? Senang je. Layari laman sesawang www.mynext.my, pergi ke menu produk dan pilih MyNext Talent. Kemudian, pelajar hanya perlu klik pada butang Start Your Journey untuk memulakan pembangunan profil di sistem ini. Lengkapkan kesemua 8 modul yang telah diterangkan sebentar tadi, iaitu About Me, Personality and Motivation, Work Interest, English Proficiency, Work Values, Employability, Career Explorer dan The Future of Work. Macam banyak je. Janganlah risau, hampir kesemua modul ini menggunakan pendekatan psikometrik tau. Jadi, pelajar hanya perlukan lebih kurang 20 ke 30 minit bagi melengkapkan 8 modul tadi. Sekejap je tu. Lepas tu, pelajar hanya perlu mengemaskini modul ini dari semasa ke semasa hinggalah ke tahun akhir pengajian. Maksudnya tak perlulah nak tunggu tahun akhir baru nak bangunkan profil kerjaya sendiri. Mulakan dari sekarang. Hujung semester boleh update je. Mudah kan? Sekejap. Belum habis lagi. Bukan itu saja. Setelah melengkapkan profil, pelajar boleh meneroka dan memohon peluang praktikal atau internship sepadan dengan profil yang telah dibangunkan bila tiba masanya nanti. Jangan lupa untuk mengemaskini resume anda di skrin My CV supaya para perekrut dapat mengetahui lebih lanjut tentang anda. Lagi satu. Tak perlulah susah-susah buka laptop, buka PC untuk daftar di sistem MyNext ni. Sebab apa?
Dekat telefon bimbit pun boleh bina profil kerjaya ni. Pelajar cuma perlu muat naik aplikasi MyNext di Apple Store atau Play Store. Janganlah pandang je. Daftarlah sekarang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu UiTM. Saya Dr. Fazlinda dari Pusat Kesihatan UiTM Shah Alam. You all ada nampak Alia tak? Tadi kita orang cadang nak jogging sama-sama. Ada nampak dia tak? Assalamualaikum, Doktor. Kesalam. Jom kita jog. Okey. Hei Alia, lajunya awak tak terkejar saya. Doktor pun apa kurangnya hebat juga. Walaupun usia dah meningkat, tapi saya ada tenaga. Apa rahsia doktor? Share lah sikit. Oh, nak tahu rahsia ya? Jom kita sembang. Apabila kita bercakap mengenai kesihatan, kesihatan fizikal adalah antara kunci utama untuk mencapai kesejahteraan hidup. Objektif topik ini adalah untuk memahami kepentingan kesihatan fizikal dalam memastikan kesihatan mental yang optimum. Ia juga akan menerangkan mengenai kepentingan amalan gaya hidup sihat dalam usaha pencegahan penyakit bagi memastikan kesihatan fizikal yang baik. Apa itu kesihatan fizikal? Kesihatan fizikal adalah apabila kita mampu melakukan aktiviti harian dengan cekap dan bertenaga tanpa rasa penat yang keterlaluan. Kalau Alia nak tahu, fizikal dan mental kita ni sebenarnya saling berkait. They actually need one another. Maksud doktor, kalau nak minda yang cerdas, saya perlu ada badan yang sihat lah. Sebagai pelajar, kalau saya nak ada cemerlang dalam pelajaran, saya kena sihat badan dulu. Betul tak doktor? Betul sangat tu Alia. Tapi kita kena ingat yang it goes the other way around juga. Untuk kita dapatkan badan yang sihat, minda kita juga perlu sihat. Macam mana tu doktor? Jom kita sambung sembang. Tidak ramai yang tahu bahawa emosi kita sebenarnya dikawal oleh otak kita. Di dalam badan kita ada satu sistem yang dinamakan sistem limbik. Sistem limbik ini adalah pusat kawalan emosi kita yang juga dipanggil emotional brain. Dan ia terdiri daripada 3 komponen utama iaitu amigdala atau pusat emosi, hippocampus, pusat simpanan memori dan thalamus iaitu pusat rangkaian yang mengawal semua saraf di otak kita. Ketiga-tiga bahagian ini akan berhubung dengan hipotalamus dan pituitari yang seterusnya akan mengawal rembesan hormon-hormon yang akan mempengaruhi pelbagai aktiviti dalam tubuh kita yang tidak kita sedari seperti kualiti tidur kita, selera makan minum kita dan pergerakan organ dalaman kita seperti jantung, usus. Jadi, apabila anda stres, semua diri kita akan terangsang berhubung terus kepada sistem limbik ini. Maka berlakulah perubahan hormon, perubahan emosi, rangsangan saraf-saraf di otak yang seterusnya akan mempengaruhi aktiviti dalam tubuh yang tidak kita sedari. Jantung mula berdebar, berpeluh-peluh, perut tak sedap, tak lalu makan, tak boleh tidur. Pendek kata, kalau sistem limbik kita terganggu, pasti fizikal kita juga akan terkesan. Wow, penting tu doktor. Macam mana saya nak pastikan sistem limbik sentiasa okey? Okey Alia, 3 rahsia cara kita nak jaga kesihatan sistem limbik kita. Dia macam alat elektrik juga, kena ada maintenance. Pertama, kita kena selalu lakukan senaman secara berkala. 2, kita perlu amalkan pemakanan yang sihat. Dan 3, kita kena sentiasa memotivasikan diri Alia, sentiasa sihat, sentiasa cergas, kekal positif. Secara ringkasnya, untuk kita kekal sejahtera secara fizikal, kita kena sentiasalah amalkan gaya hidup sihat. Ada 4 komponen utama untuk kita kekal mengamalkan gaya hidup sihat iaitu kekal aktif, makan secara sihat, tangani stres dengan baik dan jangan sesekali lakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri. Bagaimana nak makan secara sihat? Tak boleh berlebih, tak boleh kurang. Semua komponen nutrisi dan zat kena ada. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyarankan untuk kita merujuk kepada Pinggan Sihat Malaysia, konsep suku-suku separuh untuk menentukan pengambilan makanan yang sepatutnya.
Lakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Kalau tak sempat bersenam, brisk walking pun okey dah. Aktiviti fizikal ada banyak manfaatnya seperti menguatkan tulang dan otot, meningkatkan kesihatan jantung. Tapi yang bestnya bila kita bersenam akan ada rembesan hormon endorfin yang membuatkan kita rasa lebih gembira. Bersenam juga membantu menyeimbangkan hormon serotonin, dopamin dan adrenalin di dalam sistem limbik kita. Bersenam juga mampu membantu mengekalkan berat badan yang ideal. Aktiviti fizikal dan pemakanan haruslah seimbang. Kalau tak, ia boleh meningkatkan risiko obesiti. Obesiti atau kegemukan memberikan banyak kesan negatif terhadap kesihatan, antaranya meningkatkan risiko penyakit diabetes, strok, serangan jantung dan juga darah tinggi. Ia juga boleh merosakkan sendi lutut kita. Itulah kita cerita-cerita pasal kesihatan mental, kesihatan fizikal. So, banyak sangatlah perkara yang memang sebenarnya kita kena look itu. Wah, rancaknya bincang. Bincang apa ni? Alia, saya perkenalkan. Ini Matron Rokia daripada Pusat Kesihatan UiTM Shah Alam. Hai Alia. Sebenarnya Matron, kita orang tengah sembang-sembang pasal amalan gaya hidup sihat. So antara komponen utama ialah kita kena elakkan dari melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri. Betul tu? Apa contoh perkara yang merosakkan diri, Matron? Okay, pengambilan dada, arak, vape, rokok, amalan seks bebas. Oh, faham. Banyak juga Betul Alia. Bagaimana rokok dan vape boleh merosakkan diri kita? Terdapat lebih 4,000 racun di dalam rokok dan asap rokok yang boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti kanser paru-paru, kanser lidah, reput gigi, sakit jantung, tidak subur dan keguguran. Vape pun sama juga bahayanya dengan rokok. Malah, vape telah terbukti merosakkan paru-paru dengan lebih cepat dan teruk. Menghisap vape dalam jangka masa yang panjang boleh menyebabkan e-vali atau e-cigarette and vape use associated lung injury. Alkohol atau arak pula boleh menyebabkan kerosakan hati dan kanser. Pengambilan arak berlebihan juga boleh menyebabkan kecelaruan fikiran. Masa tu dah tak boleh fokus. Itulah sebabnya tinggi juga risiko kemalangan jalan raya, keganasan mahupun kes bunuh diri akibat pengambilan alkohol yang berlebihan. Seks bebas pula boleh menyebabkan banyak penyakit kelamin seperti sifilis, gonoria dan juga HIV. Penyakit-penyakit ini jika tidak dirawat dengan betul boleh menyebabkan kemandulan, masalah pada salur kencing, kanser cervix, kanser zakar, kanser dubur, sifilis dan AIDS pula boleh menyebabkan kematian. Paling menakutkan sekarang ini ialah amalan LGBT atau lesbian, gay, bisexual dan transgender. Landscape HIV di Malaysia telah banyak berubah di mana kes HIV sekarang ini tular penyebarannya akibat aktiviti seks luar tabii. Bukan lagi akibat penyalahgunaan dada seperti pada tahun 1990-an. Pendek kata, kesihatan fizikal ni amat penting lah kan? Betul. Healthy body, Healthy mind, Leads to a healthy life. Barulah kita sihat dan sejahtera, kan? Betul tu. wow, luas sebenarnya kupasan kesihatan fizikal ni kan? Ya Alia, betul tu. Bukan setakat badan kita slim sahaja dan badan tegak dan ada six pack tau. Betul tu. Buku baca juga. Tapi kesihatan fizikal kita kena jaga melalui amalan gaya hidup sihat. Okeylah, jom Alia kita sambung main badminton pula. Teruskan. Okey, Main Megan. badminton. Bye.
Bermula pada tahun 1975, yang mana ia dikenali sebagai Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDAC). Dan pada Mac 2010, Jawatan Kuasa Eksekutif UiTM telah meluluskan penubuhan Institut Keusahawanan UiTM, dan kemudian pada 1 April 2010 telah memutuskan bahawa MEDAC, ERSC dan Tunas Mekar digabungkan dan bernaung di bawah Institut Keusahawanan yang kemudiannya dinamakan MASMED. Misi: mengubah kehidupan melalui keusahawanan. Misi: menjadi akademi keusahawanan yang terkemuka di dunia. Agenda keusahawanan adalah agenda yang penting di peringkat nasional dan UiTM. Oleh itu, pelbagai inisiatif telah diusahakan di peringkat UiTM yang dijalankan oleh MASMED untuk menjadikan UiTM sebagai sebuah universiti terkemuka di dunia, khususnya dalam bidang keusahawanan. Inisiatif-inisiatif keusahawanan dijalankan di cawangan-cawangan dan fakulti UiTM seluruh Malaysia. Street Smart Salesmanship at Retailing, program berbentuk hands-on yang berkonsepkan flea market, iaitu jualan karnival yang dijalankan di dalam kampus UiTM di seluruh Malaysia. Graduate Accelerator Lab, program pembangunan usahawan yang merangkumi ceramah, khidmat nasihat, mentoring serta pemantauan prestasi perniagaan. MASMED UiTM Social Entrepreneurship atau MUSE, program keusahawanan sosial di kalangan pelajar, di mana pelajar menjalankan projek perniagaan yang mempunyai misi sosial. Online Business Springboard. Online Business Springboard merupakan program latihan teknikal mengenai pemasaran dalam talian untuk menghasilkan usahawan digital di kalangan pelajar UiTM. Product Idea Innovation Showcase Pride, satu pertandingan di mana pelajar boleh mempamerkan idea produk, servis inovasi mereka di hadapan panel juri di kalangan pakar industri.
Avengers, program yang melatih para pelajar untuk menjadi seorang usahawan di sektor pengurusan acara. Mereka perlu merancang dan menjalankan acara-acara keusahawanan yang berimpak tinggi. UiTM Internship Immersion Program UIIP, pelajar dilatih untuk menjadi perunding muda kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS, di mana mereka perlu mengenal pasti masalah dan mencadangkan penambahbaikan untuk meningkatkan prestasi syarikat. Setelah saya masuk program ni, iaitu program Online Business Pivot, saya dah banyak belajar tentang macam mana nak menguruskan perniagaan saya dari segi marketing, platform yang terbaik, Google Ads, Insta Ads, FB Ads dan semuanya. Dan program memang bagus, memang saya salute program ni. Sebab apa? Sebab program ni dapat meningkatkan spirit, maknanya meningkatkan semangat student untuk lebih menceburi dalam bidang keusahawanan. Sekali saya dapat from the feedback yang boleh saya buat adalah first kali saya tengok banyak idea from all the faculty, and diorang first kali diorang boleh relate tau dengan diorang punya study and dengan diorang punya creativity untuk membuatkan satu produk. Dapat gain new experience macam mana kita nak lead new innovation, kita punya orang punya produk. Saya rasa ia sangat berguna bagi student untuk dieksposkan kepada entrepreneurship di industri. Tabung keusahawanan siswa. Masmek UiTM Shah Alam menyediakan pinjaman tanpa faedah sebagai modal kepada para pelajar UiTM yang ingin menjalankan perniagaan. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang Masmek atau imbas QR code seperti yang dipaparkan. Masmek yang entrepreneur, MyENT. Jika anda sedang berniaga semasa pengajian, sila daftar dengan Masmek di pautan seperti yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsuddin Muzamil, Ketua Bahagian Operasi ICT Jabatan Infrastruktur. Hari ini kita akan mendengar sedikit berkaitan dengan perkhidmatan ICT mahasiswa-mahasiswa baru UiTM. Alright, yang pertama kali saya nak maklumkan berkaitan dengan akaun Google dan Microsoft yang sesedari semua akan enjoy di dalam sepanjang pengajian di UiTM. Kita ada dua akaun. Yang main account adalah akaun Google, dan secondary email adalah berkaitan dengan Microsoft. Alright, dan untuk makluman sesedari semua, akaun akan diwujudkan secara automatik bila mana pendaftaran pelajar untuk UiTM di UiTM ni akan dibuatlah. Alright, dia ada domain-domain yang berbeza untuk Microsoft dan Google, dan sesedari semua boleh semak di mail.uitm.edu.my.
Alright, sekitar apps di dalam UiTM, khususnya aplikasi My Student, dan saya galakkan sedari semua akses mystudent.uitm.edu.my ni dan sepanjang belajar di dalam UiTM. Dan untuk akses kepada My Student ni, dia ada pelbagai bentuk. Untuk akses My Student ni, sesedari semua boleh akses melalui Single Sign-On, SSO, dan juga Student Portal maupun akaun Google UiTM yang telah diwujudkan lah. Alright, ini servis berkaitan dengan My Student ni. Alright, dan kalau kita browse My Student ni daripada kiri ke kanan, atas di bawah skrin tu, ini adalah skrin-skrin yang dapat dilihat oleh sesedari semua. Alright, macam kad pelajar, kad prihatin, keputusan peperiksaan pun akan dimuatkan juga di dalam skrin My Student ni. Right, ini berkaitan dengan quick link untuk sesedari semua boleh akses melalui My Student ni ke sistem YouFuture, konsen kad prihatin, untuk maklumat NR dan juga beberapa perkara yang lain lah. Alright, untuk semakan Wi-Fi juga boleh dibuat di dalam My Student ni dengan mengakses kepada menu Wi-Fi UiTM lah. Dan ini paparan yang akan sesedari semua akan dapat lihatlah berkaitan dengan Wi-Fi yang boleh diakses di sekitar kampus. Untuk keputusan peperiksaan, setiap semester akan dimasukkan dan dapat dilihat di My Student ni juga. Begitu juga dengan jadual waktu kuliah akan kita muatkan di dalam My Student ni. Dan juga kita galakkan semua pelajar-pelajar yang tidak menginap di kolej-kolej UiTM untuk mengemaskini khususnya nombor telefon dan juga email masing-masing. Dan bila mana berlakunya voting, mengundi untuk jawatankuasa program belajar, kita akan menggunakan platform My Student ni sebagai undian sesedari semua. Dan ini adalah peringatan-peringatan dan maklumat-maklumat penting akan dimuatkan juga di dalam My Student ni. Dan kalau kita semak balik apa yang saya maklumkan sebentar tadi, My Student ni elok kita jadikan sebagai aplikasi utamalah sepanjang pengajian di UiTM. Dan saya akan memberi taklimat berkaitan dengan akaun simpanan iPro RHB. Untuk makluman tuan-tuan dan sesedari semua, mulai kemasukan Julai 2023 ni, sebelum hadir sebagai pelajar UiTM, hendaklah membuka akaun simpanan iPro di mana-mana cawangan RHB. Alright. Kalaupun tidak dapat hadir untuk pembukaan akaun simpanan iPro RHB, sesedari semua boleh membuat konsen pembukaan akaun simpanan iPro ni di My Student seperti yang ada dipaparkan ni. Dan konsen-konsen sesedari semua ni akan dihantar kepada pihak RHB untuk pembukaan akaun simpanan iPro. Sekarang ni untuk kad prihatin siswa. Kad prihatin siswa sekarang ni menjadi salah satu kad utama di UiTM sebagai identiti pelajar UiTM. Dan cetakan kad prihatin siswa di seluruh negara tidak boleh dibuat sekiranya sesedari semua tidak memuat naik gambar sesedari semua di sistem UCMS yang boleh diakses di kad.uitm.edu.my. Dan sesedari semua boleh semak bila mana akaun simpanan iPro RHB yang telah dibuka oleh pihak RHB, kita boleh tengok kita punya design kad di My Student tu.
Kalau berbentuk chip tu bermaksudnya akaun simpanan sesedari semua ada. Kalau tiada chip, sesedari semua belum ada lagi simpanan iPro, dan khususnya kepada sesedari semua yang akan mendapat bayaran PTPTN ataupun memohon PTPTN, bayaran PTPTN di UiTM khususnya akan menggunakan simpanan iPro saja mulai September 2023. Dan untuk tuntutan kad pelatihan siswa untuk di UiTM Shah Alam, semua tuntutan akan dibuat di bahagian hal ehwal akademik sama ada sepenuh masa atau separuh masa. Dan kalau tiada di bahagian hal ehwal akademik, anda boleh tuntut di untuk mod pengajian separuh masa di ISEP ataupun IPSIS lah. Dan untuk pelajar baru selain kampus UiTM Shah Alam, sila tuntut kad tersebut di bahagian awal pelajar di kampus masing-masing. Suka saya nak maklumkan kat sini berkaitan dengan laman sesawang kad pelatihan siswa yang telah diwujudkan untuk pelaksanaan kad pelatihan siswa di UiTM. Sesedari semua boleh merujuk apa juga objektif, faedah dan sebagainya berkaitan kad pelatihan siswa, simpanan iPro dan juga tawaran-tawaran yang dikemukakan oleh pihak RHP di kpsiswa.uitm.edu.my. Dan kita akan beralih kepada sistem dan aplikasi lain untuk pelajar yang akan selalu diakses oleh sepanjang pengajian di UiTM. Yang pertamanya berkaitan dengan portal pelajar yang boleh diakses di istudent.uitm.edu.my. Dan akses kepada portal student ni melalui single sign on SSO, dan saya galakkan sesedari semua untuk membuat pendaftaran terlebih dahulu sebelum mengakses student portal tersebut. Dan bila mana akses berjaya dibuat dan beberapa menu seperti yang ditunjukkan ini khususnya berkaitan akademik boleh dilihat oleh sesedari semualah. Sistem akademik. Okey, dan ini untuk sistem bila mana kita dapat akses iStudent portal ni, sistem hak ehwal pelajar berkaitan dengan insentif makanan, permohonan kolej, saman lalu lintas dan sebagainya boleh juga diakses melalui iStudent portal. Ini adalah paparan di dalam sistem lah yang sesedari semua akan dapat lihat berkaitan dengan sistem hak ehwal pelajar. Dan untuk sistem kewangan pelajar, sesedari semua boleh akses kepada myfinancial.uitm.edu.my untuk tengok transaksi bil bayaran, struktur yuran, info bayaran dan sebagainya berkaitan dengan kewangan pelajar lah. Ini adalah contoh skrin yang sistem kewangan pelajar. Dan setiap hari sesedari semua akan masuk kepada e-learning yang telah disediakan oleh pihak UiTM, iaitu ufuture.uitm.edu.my. Dan di sistem ni blended learning, mock dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sesedari semua akan dimuatkan di dalam sistem ufuture ini. Ini adalah contoh-contoh berkaitan dengan sistem ufuture. Dan semasa pengajian, bila mana berlaku kemurungan dan sebagainya, ada masalah, pihak UiTM telah mewujudkan sistem counseling2u.uitm.edu.my untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling kepada kaunselor-kaunselor yang terlatih. Begitu juga dengan jobshop.uitm.edu.my untuk persediaan selepas pengajian sesedari semua di UiTM untuk mendapatkan iklan-iklan dan jawatan-jawatan yang ditawarkan oleh pihak industri. Alright, selepas tamat pengajian, jobshop.uitm.my ini akan memberi sesedari semua peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan juga my alumni card.uitm.my
dan juga alumni.uitm.edu.my ditawarkan kepada sesedari semua selepas tamat pengajian. Dan untuk sokongan teknikal, kami di Jabatan Infrastruktur di seluruh negara, khususnya untuk ICT, boleh hubungi 55442203 untuk bercakap dengan staf yang akan menjawab semua persoalan dan pertanyaan daripada saudara semua. Dan kami juga menyediakan aduan ICT di units.uitm.edu.my untuk sebarang permasalahan berkaitan dengan ICT sesedari semua sepanjang pengajian di UiTM. Baiklah, saya rasa itu saja perkara-perkara utama yang saya perlu sampaikan kepada sesedari semua untuk ICT sepanjang pengajian di UiTM. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hisham bin Cik Mat, pengetua di Unit Pengurusan Non-Resident. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar ke UiTM Shah Alam. Untuk slot kali ini, saya ingin menyampaikan taklimat berkenaan dengan NR UiTM Shah Alam. Non-resident adalah pelajar UiTM yang tidak mendapat kemudahan kolej kediaman dan menetap di luar kampus, tidak kira sama ada menyewa maupun tinggal bersama keluarga. Unit pengurusan non-resident ditugaskan untuk memberikan perkhidmatan, menjaga kesejahteraan, kebajikan, keselamatan dan pembangunan pelajar non-resident. Pejabat UPNR terletak di Kompleks Prima Siswa iaitu di atas Bank Islam UiTM Shah Alam. Selain itu, kita juga mempunyai sebuah pusat khidmat pelajar yang terletak di sebelah Giant di Pusat Komersial Seksyen 7 Shah Alam. Anggaran jumlah pelajar NR di Shah Alam adalah seramai 20,000 orang setiap semester. Jumlah keseluruhan pelajar UiTM Shah Alam pula adalah seramai 33,000 orang dan kolej kediaman hanya mampu menampung seramai 13,000 orang sahaja. Sebahagian besar pelajar NR tinggal atau menyewa di sekitar Seksyen 7. Kita telah meletakkan beberapa kawasan kepada beberapa zon yang dibahagikan kepada staf residen NR untuk dipantau. Seramai 11 orang SRK NR dan 11 zon yang telah dikenas pasti. Jadual petugas SRK NR disediakan bagi memudahkan pelajar untuk mendapatkan bantuan boleh didapati di laman web nruitm.edu.my. Carta organisasi UPNR diketuai oleh seorang pengetua, penolong pendaftar kanan dan dibantu oleh penolong pengurus asrama kanan, 2 orang kerani dan 4 pembantu operasi. Terdapat 11 orang SRKNR dan mereka ini diketuai oleh seorang ketua staf residen NR. Staf residen NR dianggotai oleh pegawai daripada pelbagai bidang dan kemahiran. UPNR juga dibantu oleh Jawatankuasa Perwakilan NR, JPNR. Peranan JPNR ni adalah sama seperti Jawatankuasa Perwakilan di kolej. Mereka adalah wakil UPNR dalam kalangan pelajar yang akan membantu menjaga kebajikan dan pembangunan pelajar NR. Cabaran UPNR adalah untuk mendapatkan data pelajar NR. Justru kami memohon agar pelajar mendaftar sebagai pelajar NR. Jika semester hadapan anda tidak berjaya menetap di kolej kediaman, sila layari portal pelajar untuk mendaftar. Sila mengemaskini alamat rumah sewa pada semester hadapan bagi memudahkan UPNR jika berlaku kecemasan kepada pelajar NR. Bagi meningkatkan kesedaran dalam diri pelajar tentang kewujudan perkhidmatan yang disediakan oleh UPNR, UPNR mengadakan program NR Road Tour to Fakulti di mana kami akan berada di setiap fakulti kolej pengajian dan mengadakan sesi ramah mesra dengan pelajar, menerangkan fungsi UPNR dan memastikan pelajar yang tinggal di luar kampus telah mendaftar sebagai pelajar NR. Antara kemudahan yang disediakan di Pusat Khidmat Pelajar NR di Seksyen 7 dan juga NR Launch di Kompleks Prima Siswa adalah seperti Wi-Fi percuma, komputer bagi kegunaan pelajar, televisyen, ruang yang berhawa dingin, ruang santai sofa, meja perbincangan, tanda serta surau.
UPNR juga turut menyediakan ruang lobi santai dan juga peralatan sukan dan kebudayaan. Bagi meringankan beban kos harian pelajar UNR, UPNR ada menyediakan sudut food bank dan dapur HCP di lobi pejabat NR dan juga di pusat khidmat pelajar NR di pusat komersial Seksyen 7. UiTM juga menyediakan kemudahan pengangkutan untuk ke kampus untuk menghadiri kelas. Untuk maklumat lanjut mengenai jaluan bas dan jadual pergerakan bas, layari laman web nr.uitm.edu.my. Sebagai usaha untuk membantu para pelajar mencari rumah sewa pula, UPNR telah membina sebuah portal periklanan rumah yang dipanggil NR Home, di mana kami akan mengumpul maklumat rumah sewa di sekitar Shah Alam. Anda boleh semak senarai rumah dan berhubung terus dengan pemilik rumah ataupun ejen. Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh UPNR dengan sokongan SRKNR dan JPNR adalah seperti lawatan mesra ke rumah pelajar, agihan makanan, misi bantuan banjir, program perantarabangsa, kursus penyelamat kelemasan di air, karnival sukan NR, iftar perdana dan juga sambutan raya perdana NR. Kesemua aktiviti ini akan melibatkan pelajar NR bersama komuniti dan masyarakat. Kami akan menayangkan video pendek yang memaparkan aktiviti yang telah dijalankan oleh unit pengurusan non-resident. Bagi maklumat lebih lanjut tentang unit pengurusan non-resident dan aktiviti yang dijalankan, ikuti dan layari website NR, nr.uitm.edu.my. Juga di media sosial kami @NRUITMSA di Facebook, Telegram, Twitter dan Instagram. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar sekalian. Alhamdulillah, kita masih berkesempatan untuk dipertemukan dalam taklimat kebajikan pelajar Minggu Destini Siswa walaupun secara atas talian. Tahniah dan selamat melangkah ke UiTM bagi meneruskan perjuangan anda sebagai seorang mahasiswa. Nama saya Puan Nur Safarina Muhammad Yusof, Pegawai Eksekutif Kanan bertugas di Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Shah Alam akan menerangkan mengenai tabung bantuan kebajikan dan kecemasan pelajar yang disediakan khusus untuk para pelajar UiTM. Berikut merupakan kaki tangan yang terlibat menguruskan bantuan-bantuan dari tabung kebajikan dan kecemasan pelajar UiTM Shah Alam. Jadi, untuk sebarang permasalahan yang berlaku kepada para pelajar, boleh menghubungi kami di talian dan email yang tertera. Seterusnya, ini adalah fungsi utama unit kami. Pertama, membantu pelajar yang mengalami masalah berkaitan kewangan melalui bantuan tabung kebajikan pelajar. Kedua, membantu pelajar yang mengalami kemalangan, kecederaan, sakit kronik melalui bantuan tabung kecemasan pelajar dan seterusnya menyelaras bantuan pinjaman pendidikan, biasiswa, derma siswa yang berkaitan kepada pelajar-pelajar. Di bawah tabung kebajikan pelajar, perkhidmatan yang para pelajar boleh perolehi adalah bantuan pinjaman kewangan, bantuan kewangan sara diri, bantuan bencana alam, bantuan kehilangan dan kecurian, bantuan tambang perjalanan kematian ibu bapa serta bantuan pengurangan yuran pengajian. Semua bantuan yang diberikan ini tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan dalam manual pengurusan kebajikan pelajar. Pelajar boleh meneliti perkara ini di setiap slide yang akan diterangkan nanti. Permohonan perlu dibuat secara atas talian di iStudent Portal. Pergi ke menu eHCP para 12.0 tabung kebajikan pelajar. Penilaian bagi permohonan bantuan-bantuan ini adalah melalui kelulusan jawatankuasa tabung kebajikan pelajar. Bantuan pinjaman merupakan bantuan kewangan yang diberikan kepada para pelajar yang memerlukan. Kebiasaannya pelajar yang memohon bantuan ini adalah pelajar semester 1 dan lanjut tempoh dan yang belum atau sudah tidak menerima mana-mana terjaan pendidikan. Kadar bantuan maksima adalah RM500 dan perlu dibayar
kembali dalam tempoh 6 bulan sebelum semester berakhir. Bantuan sara diri merupakan bantuan kewangan yang diberikan kepada pelajar secara one-off tanpa bayaran balik. Kadar minima bantuan adalah RM250 hingga maksima RM500. Seterusnya, kita ke bantuan bencana alam merupakan bantuan kewangan yang diberikan kepada para pelajar yang terlibat dengan kejadian bencana seperti banjir, kebakaran rumah, ribut dan lain-lain yang berkaitan. Bantuan yang diberikan adalah melibatkan barangan pelajar sahaja dan pelajar perlu memberikan laporan polis serta bukti bergambar semasa kejadian berlaku. Pelajar juga perlu menyatakan barangan pelajar yang rosak secara terperinci dan anggaran nilaian barangan tersebut untuk penilaian. Kadar bantuan tertakluk kepada anggaran nilaian barangan yang musnah akibat kejadian tersebut. Bantuan kewangan yang diberikan seminima RM100 hingga maksima RM3,000 kepada pelajar yang berkaitan. Bantuan kes kecurian atau kehilangan seperti kehilangan dokumen rasmi peribadi seperti kad pengenalan, lesen memandu, kad ATM, kehilangan wang dalam akaun dan sebagainya, sama seperti bantuan bencana alam tadi, pelajar juga perlu sertakan laporan polis dan segala yang berkaitan bagi penilaian jawatankuasa tabung. Bantuan yang diberikan terhad kepada barangan pelajar sahaja. Kadar bantuan yang diberikan ada seminima RM50 hingga maksima RM500. Seterusnya berkenaan bantuan tambang perjalanan kematian ibu bapa. Bantuan yang diberikan ini adalah bagi membantu pelajar untuk pulang menziarahi ibu bapa yang meninggal dunia semasa pelajar berada di kampus. Jadual kadar tambang perjalanan ibu bapa berikut merupakan jadual kadar bantuan tambang perjalanan yang disediakan untuk pelajar yang terlibat. Untuk Semenanjung Malaysia, peruntukan yang disediakan adalah sekitar RM100, manakala pelajar Sabah dan Sarawak adalah antara sekitar anggaran RM200 ke RM400. Selanjutnya, kita pergi ke bantuan pengurangan yuran pengajian, yang mana bantuan pengurangan yuran pengajian adalah bantuan yang diberikan kepada pelajar yang mengalami masalah kewangan. Permohonan perlu dilakukan secara manual dengan hadir ke pejabat unit pengurusan kebajikan pelajar. Terma dan syarat permohonan adalah seperti yang tertera. Berikut merupakan carta yuran pengajian. Harus diingatkan, bantuan ini hanya untuk yuran pengajian sahaja, tidak termasuk yuran perkhidmatan yang lain. Dan selanjutnya kita ke tabung kecemasan pelajar. Seterusnya, kita beralih pula ke tabung kecemasan pelajar, yang mana di bawah tabung kecemasan pelajar, perkhidmatan yang para pelajar boleh perolehi adalah bantuan kecederaan, kemalangan dan sakit kronik, juga bantuan pelajar meninggal dunia yang akan diserahkan kepada waris pelajar. Semua bantuan yang diberikan ini sekali lagi tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan dalam manual pengurusan kebajikan pelajar. Pelajar boleh lihat seperti yang tertera di layar. Permohonan boleh dibuat secara atas talian ataupun manual. Penilaian bagi permohonan bantuan-bantuan ini adalah melalui Jawatankuasa Tabung Kecemasan Pelajar. Berikut adalah kadar bantuan bagi pelajar yang meninggal dunia semasa dalam tempoh pengajian. Waris pelajar layak menerima sumbangan RM10,000. Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut: sijil kematian, laporan polis sekiranya berkaitan, nombor kad pengenalan waris, salinan nombor akaun waris. Para pelajar diingatkan untuk memaklumkan kepada setiap waris pelajar, ibu bapa atau saudara terdekat berkenaan perkara ini. Sekiranya berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini kepada anda sepanjang pengajian di universiti, waris anda tahu di mana untuk melaporkan. Kita ke syarat kelayakan bagi kemalangan dan kecederaan. Seperti yang tertera di layar, merupakan syarat kelayakan dan dokumen yang perlu disediakan oleh pelajar untuk memohon bantuan tabung kecemasan pelajar. Berikut merupakan jadual peratusan bagi kadar kecederaan, kemalangan yang pelajar akan terima. Maksima bantuan yang diberikan untuk kes-kes kecederaan, kemalangan dan sakit kronik adalah RM7,000. Seterusnya kita ke tata cara permohonan.
Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, cara pemohonan bagi kedua-dua tabung adalah melalui sistem atas talian di iStudent Portal. Untuk kes-kes terpencil seperti permohonan pengurangan yuran pengajian, kemalangan maupun meninggal dunia, permohonan boleh dibuat melalui manual. Bagi tata cara permohonan secara atas talian, pelajar boleh layari Student Portal, masukkan nombor ID dan password, seterusnya ke menu eHCP, terus ke menu 12.0. Dan pelajar boleh pilih permohonan yang ingin dibuat. Dan kita ke tata cara untuk manual pula, pelajar atau waris boleh layari website BHCP UiTM, pilih muat turun borang dan pilih borang unit pengurusan kebajikan pelajar. Dan seterusnya, kita ke bantuan pelajaran. Unit pengurusan kebajikan pelajar juga membantu pelajar menjadi pemudah cara bagi pinjaman pendidikan, beasiswa, derma siswa dan sebagainya antara pihak pelajar dan penaja daripada agensi kerajaan maupun swasta. Kebiasaannya, hebahan-hebahan terkini mengenai tajaan pendidikan untuk para pelajar, UPKP akan menghebahkannya melalui email rasmi para pelajar, Majlis Perwakilan Pelajar dan di laman media sosial UPKP, Instagram, Facebook seperti yang tertera di slide. Segala syarat-syarat dan kaedah permohonan kesemuanya tertakluk pada agensi-agensi yang berkaitan. Para pelajar diingatkan tajaan pendidikan pinjaman maupun beasiswa sekiranya ditanggung selama tempoh pengajian. Para pelajar dibenarkan membuat hanya satu tajaan pendidikan sahaja. Namun begitu, untuk bantuan yang bersifat secara one-off, ianya tidak menjadi halangan. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Adalah diharapkan para pelajar mendapat manfaat daripada penerangan yang diberikan sebentar tadi. Semoga para pelajar sentiasa cakna akan bantuan-bantuan yang diberikan oleh bahagian hal ehwal pelajar untuk kemudahan pelajar sepanjang mengikuti pengajian di UiTM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kepada para pelajar dan juga mahasiswa Universiti Teknologi Mara. Saya Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Zaki bin Yaakob, pengarah di bahagian zakat sedekah wakaf UiTM. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan proses permohonan zakat di UiTM. Sebelum itu, saya mulakan dengan sedikit pengenalan tentang bahagian zakat, sedekah dan wakaf ataupun zawaf UiTM. Bahagian zakat, sedekah dan wakaf merupakan satu jabatan yang ditubuhkan pada tahun 1998, 16 Jun 1998 dengan tujuan untuk menguruskan kutipan dan juga agihan zakat di UiTM. Sejarah awal penubuhan Pusat Zakat UiTM ni bermula seawal tahun 1998 dengan unit zakat di bawah Universiti Teknologi Mara. Kemudian pada tahun 2010 unit zakat dan juga sedekah UiTM, dan seterusnya pada tahun 2012 telah dinaik taraf menjadi unit zakat, sedekah dan wakaf UiTM dan diletakkan di bawah Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS. Seterusnya pada tahun 2014 Pusat Zakat, Sedekah dan Wakaf UiTM telah dinaik taraf menjadi bahagian zakat, sedekah dan wakaf zawaf UiTM pada tahun 2019 dan diletakkan di bawah pejabat Naib Chancellor UiTM. Okey, seterusnya fungsi bahagian zakat, sedekah dan wakaf ataupun zawaf UiTM adalah untuk membantu penyaluran bantuan kepada para pelajar dan juga warga UiTM. Kita di zawaf ada 5 fungsi yang utama. Yang pertama adalah mengutip dan menerima bayaran zakat, sumbangan zakat korporat serta sumbangan sedekah, infak, derma daripada warga UiTM, syarikat korporat dan juga orang ramai. Yang kedua, menyalurkan bantuan zakat dan sedekah kepada warga UiTM dalam kalangan pelajar dan staf UiTM yang memerlukan. Yang ketiga, menyediakan dan menguruskan platform penyaluran bantuan berkala melalui sistem e-zakat kepada para pelajar UiTM. Yang keempat, memastikan bantuan diagihkan secara komprehensif dan menyeluruh kepada seluruh pelajar dan warga UiTM yang memerlukan. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan pendedahan kepada seluruh warga UiTM tentang kepentingan zakat, sedekah dan wakaf di UiTM. Dan seterusnya adalah peranan bahagian zakat, sedekah dan wakaf
dalam urusan pengagihan dana zakat, terdapat 5 kategori asnaf yang terlibat sebagaimana yang telah dibenarkan dan dipersetujui oleh Lembaga Zakat Selangor, Majlis Agama Islam Selangor MAIS, iaitu kita dibenarkan untuk mengagihkan zakat kepada 5 asnaf sahaja daripada 8 asnaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Antara asnaf yang dibenarkan untuk kita membuat pengagihan adalah yang pertama asnaf fakir, yang kedua miskin, yang ketiga asnaf mu'allaf, yang keempat asnaf fi sabilillah dan yang ketiga adalah asnaf ibnu sabil. Untuk makluman para pelajar semua, terdapat beberapa syarat umum bagi permohonan zakat pelajar di UiTM. Yang pertama adalah pelajar tersebut perlulah beragama Islam. Bagi pelajar yang bukan beragama Islam, anda boleh memohon bantuan sedekah daripada UiTM kerana bantuan zakat ini adalah khusus untuk bagi pelajar yang beragama Islam sahaja. Syarat yang kedua adalah pelajar UiTM tersebut adalah pelajar di bahagian peringkat diploma, sarjana muda, profesional secara sepenuh masa. Yang ketiga, pelajar tersebut tidak mendapat apa-apa terjaan kewangan sama ada beasiswa ataupun derma siswa daripada mana-mana institusi seperti JPA, MARA dan sebagainya. Yang keempat, pelajar tersebut tidak dikenakan sebarang tindakan tata tertib oleh pihak universiti. Yang kelima, permohonan hanya dibenarkan sekali saja untuk setiap semester. Dan yang terakhir, jumlah pendapatan keluarga, maksudnya pendapatan kasar isi rumah, iaitu gabungan pendapatan ibu dan ayah, tidak melebihi RM4,000. Seterusnya, saya akan kongsikan carta alih proses permohonan zakat secara atas talian ataupun secara online dalam sistem e-zakat UiTM. Bagi pelajar UiTM yang berminat untuk memohon bantuan zakat, para pelajar perlu melayari UiTM iStudent Portal, di mana dalam iStudent Portal tersebut terdapat sistem e-zakat. Jadi para pelajar perlu mengisi borang permohonan yang terdapat dalam sistem e-zakat tersebut dan seterusnya memuat naik dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam e-zakat tersebut. Seterusnya, para pelajar perlu menghantar permohonan tersebut dan di peringkat Zawaf, kami akan membuat semakan tata tertib di Pejabat Penasihat Undang-Undang dan sekiranya disokong oleh pihak Pejabat Penasihat Undang-Undang, seterusnya dia akan melalui semakan UPKP iaitu bahagian bantuan tajaan pelajar untuk sokongan ataupun semakan di peringkat UPKP. Selepas daripada semakan UPKP, para pelajar boleh menyemak status pengesahan dalam permohonan tersebut di mana akan dipaparkan derma siswa disokong dan berjaya untuk temuduga. Jadi para pelajar akan melalui proses temuduga yang akan diuruskan oleh pihak fakulti masing-masing. Setelah selesai proses temuduga di peringkat fakulti, keputusan daripada proses temuduga tersebut akan dibawa masuk ke dalam mesyuarat jawatankuasa agihan zakat UiTM yang akan dipengerusikan oleh Timbalan Naib Chancellor Hai Ehwal Pelajar UiTM. Dan seterusnya, bagi pelajar yang telah berjaya dalam proses temuduga tersebut, bayaran akan dibuat oleh pihak bendahara UiTM secara terus ke akaun pelajar bagi pelajar yang telah berjaya dalam permohonan zakat tersebut. Bagi permohonan zakat pelajar di UiTM Kampus Cawangan Seluruh Malaysia, anda boleh merujuk kepada Koordinator Unit Zakat Sedekah dan Wakaf UZSW Kampus Cawangan masing-masing bagi urusan permohonan zakat pelajar tersebut. Seterusnya, bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan permohonan zakat dan juga maklumat berkaitan dengan zakat, sedekah dan wakaf di UiTM, anda semua boleh melayari website Zawaf iaitu di zawaf.uitm.edu.my. Dan di dalam website tersebut, kita menyediakan borang permohonan dan segala maklumat berkaitan dengan permohonan zakat di UiTM. Seterusnya, lokasi pejabat bahagian zakat, sedekah dan wakaf UiTM adalah di aras bawah Masjid Al-Wathiqu Billah Tunku Mizan Zainal Abidin ataupun Masjid UiTM. Jadi para pelajar yang memerlukan bantuan, silalah datang ke pejabat kami di aras bawah Masjid UiTM. Akhir kata, permohonan bantuan zakat pelajar dibuka sepanjang pengajian dan para pelajar boleh memohon pada setiap semester tertakluk kepada tarikh yang telah ditetapkan oleh bahagian zakat, sedekah dan wakaf Zawaf UiTM. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk website dan juga Facebook di bahagian zakat, sedekah dan wakaf Universiti Teknologi MARA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua pelajar baharu ke UiTM. Saya Nur Azila binti Maharam,
daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang akan menerangkan berkenaan dengan Akta 174 dan Sasiah Rupa Diri Pelajar. Baiklah, saya mulakan kepada pengenalan kepada Akta 174. Akta 174 adalah rujukan kepada Akta Institusi-Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976 di mana ia terpakai kepada Universiti Teknologi Mara, Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi pendidikan guru di seluruh Malaysia. Ia mula berkuat kuasa pada tahun 1976 dengan beberapa kali pindaan. Dan kali terakhir akta ini dipinda adalah melalui Akta A1584 yang mula berkuat kuasa pada 15 Mac 2019. Antara pindaan pada Akta 174 adalah di bawah Seksyen 5, Tata Cara dan Prosiding Tata Tertib Pelajar ditambah baik bagi melindungi para pelajar. Seterusnya, rayuan bagi hukuman tata tertib pelajar hanya pada jawatankuasa rayuan tata tertib pelajar dan bukan lagi kepada YB Menteri. Seksyen 9, Jawatankuasa Perwakilan Pelajar, Pertubuhan, Badan dan Kumpulan Pelajar UiTM berhak membuat representasi bertulis sekiranya digantung atau dibubarkan. Seterusnya, pindaan pada Seksyen 10 Akta 174 pada tahun 2019 di mana tertakluk kepada Subseksyen 2 Seksyen 10, seseorang pelajar institusi boleh menjadi ahli mana-mana persatuan, pertubuhan, badan atau kumpulan orang sama ada di dalam atau di luar Malaysia termasuk mana-mana parti politik. Baiklah, saya pergi kepada jenis-jenis kesalahan di bawah jadual kedua Akta 174. Terbahagi kepada 4 bahagian di mana kesalahan bukan akademik, kesalahan kolej kediaman dan juga hukuman tata tertib terus. Bagi kesalahan bukan akademik, di bawah tata tertib am, kaedah 3(a) berkelakuan sama ada di dalam atau di luar kampus secara yang boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik institusi atau kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik mana-mana pelajar, kaki tangan, pegawai atau pekerja institusi atau kepada ketenteraman atau keselamatan awam atau kepada akhlak, kesopanan atau tata tertib. Antara contoh-contoh kesalahan di bawah kaedah 3(a) adalah melakukan perbuatan sumbang atau tidak bermoral di dalam atau di luar kampus, mengeluarkan komen atau mengeluarkan kenyataan palsu yang boleh mencemar nama universiti, dan seterusnya adalah mengemukakan sijil cuti sakit palsu atau memalsukan sijil cuti sakit. Seterusnya di bawah kaedah 3(b), melanggar peruntukan mana-mana undang-undang bertulis sama ada di dalam atau di luar kampus. Dan 3(c), mengganggu atau mengendalikan apa-apa aktiviti akademik di dalam UiTM. Seterusnya 3(d), menghalang tugas kaki tangan universiti. 3(e), menghalang pelajar lain mengikuti kuliah atau tutorial. Dan seterusnya 3(f), memboikot aktiviti rasmi atau kuliah. 3(g), melakukan kerosakan terhadap harta benda universiti. Dan yang terakhir untuk larangan am adalah 3(h), mengusik, mengganggu, mengalih apa-apa objek, barang atau harta yang menyebabkan kesusahan, kegusaran, kerugian atau kerosakan kepada seseorang. Dan seterusnya, untuk kesalahan bukan akademik termasuk juga kaedah 12, menerbitkan dokumen. Tiada seseorang pelajar, pertubuhan, badan atau kumpulan orang boleh menerbitkan, membahagikan atau mengedar dokumen tanpa kebenaran. Kaedah 13 adalah berkenaan dengan aktiviti pelajar di luar kampus di mana semua aktiviti yang diatur di luar kampus perlu mendapat kebenaran daripada universiti sama ada daripada Naib Chancellor atau orang-orang yang diturunkan kuasa. Dan kaedah 14 adalah berkenaan dengan pelajar bertugas di dalam pekerjaan. Tiada seseorang pelajar, sama ada di dalam atau di luar kampus, boleh bekerja atau berniaga sama ada separuh atau sepenuh masa yang pada pendapat Ketua Eksekutif adalah tidak wajar. Antara pekerjaan yang tidak wajar adalah seperti pekerjaan yang tidak bermoral, seperti bekerja di kelab malam atau pelayan di kelab malam dan lain-lain. Masih lagi berkaitan dengan kesalahan bukan akademik, kaedah 17, berjudi di dalam kampus. Tiada seseorang pelajar boleh mengatur, mengurus, menjalankan apa-apa judi, pertaruhan atau loteri di dalam kampus. Seterusnya kaedah 18, minum atau memiliki minuman keras. Pelajar-pelajar tidak boleh mabuk, meminum atau ada memiliki minuman keras di dalam kampus, termasuk juga pelajar-pelajar bukan Muslim. Kaedah 19 berkenaan dengan bahan lucah, para pelajar tidak boleh memiliki, mengedar, mempamerkan, membahagikan apa-apa bahan lucah di dalam kampus.
Seterusnya, kaedah 20 berkenaan dengan dadah atau racun. Pelajar-pelajar tidak boleh memiliki dadah atau racun, memiliki alat memproses apa-apa dadah atau racun, membekalkan dadah atau racun dan tidak boleh memasukkan ke tubuh badan apa-apa jenis dadah atau racun. Dadah atau racun itu boleh jadi juga jenis-jenis dadah dan racun itu adalah berkenaan dengan, paling dekat sekali adalah berkenaan dengan daun ketum dan ketum. Masih lagi di bawah kesalahan bukan akademik berkaitan tata tertib asrama di bawah bahagian 3 jadual kedua Akta 174. Memasuki atau berada di dalam bilik pelajar menetap, menghalang pegawai memasuki dan menjalankan tugas, berada di dalam premis asrama selepas pukul 11 malam, tidak dibenarkan memasak di dalam bilik kediaman, tidak dibenarkan membela apa-apa jenis binatang, kuasa warden dalam memberi perintah atau arahan kepada pelajar-pelajar di kolej kediaman, berada di luar asrama selepas pukul 11 malam, tidak dibenarkan melakukan kerosakan pada benda, bangunan dan lekapan di dalam bangunan kolej kediaman, tidak menyebabkan apa-apa kegusaran, kesusahan, kacau ganggu kepada orang-orang lain dan tidak boleh berpindah bilik tanpa kebenaran oleh pihak kolej kediaman. Seterusnya, saya pergi kepada kesalahan akademik. Di bawah kaedah 4 berkenaan dengan kehadiran ke kuliah, para pelajar dikehendaki menghadiri kuliah, tutorial, pengajaran atau kelas. Sekiranya pelajar gagal untuk menghadiri kelas, pelajar dikehendaki mendapatkan kebenaran daripada pihak pensyarah atau daripada pihak fakulti. Seterusnya, kaedah 5 berkenaan dengan latihan amali. Pelajar-pelajar UiTM tertakluk kepada peraturan dan arahan tempat latihan dan juga peraturan dan arahan institusi. Seterusnya, di bawah kaedah 7, masuk atau memasuki peperiksaan. Sekiranya pelajar tidak dapat menghadiri sesuatu peperiksaan, para pelajar perlu mendapatkan kebenaran universiti atau mendapatkan rawatan di hospital yang terpilih dengan sijil cuti sakit. Masih lagi di bawah kesalahan akademik, di bawah kaedah 8, berkenaan dengan sekatan penggunaan teks kuliah. Teks kuliah hanya untuk tujuan akademik dan bukan untuk penerbitan atau pengedaran sama ada dengan tujuan untuk mendapatkan pembayaran ataupun tidak. Dan seterusnya berkenaan dengan kaedah 8A, iaitu larangan melakukan plagiarism. Seseorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea, penulisan, data atau ciptaan orang lain dan mendakwa ciptaan itu adalah hasil dapatan atau ciptaannya sendiri. Masih lagi berkaitan dengan kesalahan akademik iaitu berkenaan dengan peperiksaan. Di mana kaedah 7A-A mengambil apa-apa buku, kertas kerja, dokumen, gambar atau benda-benda lain ke dalam atau keluar dewan peperiksaan semasa peperiksaan sedang berjalan. Seterusnya 7A-B menulis atau menulisnya melalui orang lain apa-apa maklumat berkaitan dengan peperiksaan di atas tangannya atau mana-mana bahagian tubuh badan atau pakaian. Seterusnya, kaedah 7A-C berhubung dengan pelajar lain semasa peperiksaan melalui apa-apa jua cara. Dan kaedah 7A-D menipu atau cuba untuk menipu semasa peperiksaan sedang berjalan. Pelajar-pelajar yang didapati bersalah di bawah kaedah 7A-A sehingga A-D boleh diberikan grade F dengan status FD, di mana status FD itu adalah fail disciplinary dan akan kekal berada di dalam transkrip pelajar-pelajar. Jenis-jenis hukuman di bawah kaedah 48. Sekiranya pelajar didapati bersalah, di atas kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan sebentar tadi, pelajar boleh dikenakan mana-mana satu, mana-mana dua atau lebih hukuman disatukan sekali. Antara hukumannya adalah amaran, B. Denda tidak lebih daripada RM500. C. Penggantungan daripada mana-mana bahagian atau kesemua kemudahan universiti selama tempoh yang ditentukan. D. Penggantungan pengajian selama tempoh yang ditentukan. E. Penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di universiti. F. Penyingkiran daripada mana-mana bahagian universiti selama tempoh yang ditentukan. Dan G. Pembuangan daripada universiti. Seterusnya saya pergi kepada hukuman tata tertib terus. Hukuman tata tertib terus terdapat 6 jenis kesalahan dengan memberi sama ada amaran dahulu atau denda tidak melebihi RM50 untuk satu kesalahan. Antara jenis-jenis kesalahan di bawah kompang terus adalah pakaian dan sasiah rupa diri, kebersihan di dalam kampus, membuat bunyi yang menggusarkan atau mengganggu, tempat tinggal atau tidur di dalam kampus, kad pelajar dan yang terakhir, peraturan peperiksaan.
Berikut merupakan poster terkini bagi pakaian dan sasiah rupa diri pelajar. Pada poster yang pertama adalah gabungan pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Antara yang disebut di dalam poster pertama adalah berkaitan dengan rambut ataupun pewarnaan rambut, di mana pelajar-pelajar dibenarkan mewarnakan rambut tetapi dengan warna yang tidak mencolok mata. Seterusnya kepada poster kedua, ini khas untuk pelajar-pelajar lelaki. Antara yang diterangkan di dalam poster pelajar lelaki berkenaan dengan rambut, tidak boleh berambut panjang. Mewarnakan rambut sama juga dengan poster yang pertama tadi. Mewarnakan rambut dengan warna yang tidak mencolok mata. Pakaian yang bersesuaian untuk aktiviti akademik ataupun aktiviti rasmi UiTM. Pakaian yang bersesuaian untuk aktiviti sukan dan seterusnya. Manakala untuk poster yang ketiga berkenaan dengan pelajar perempuan, untuk rambut sama juga macam poster yang pertama tadi, dibenarkan mewarnakan rambut dengan warna yang tidak mencolok mata, rambut yang kemas, tidak dibenarkan untuk berseluar pendek ataupun berskirt pendek semasa aktiviti rasmi di dalam kampus. Manakala hukuman tata tertib terus bagi kesalahan lalu lintas jalan, sama ada amaran atau denda RM100 bagi satu kesalahan. Antara jenis-jenis kesalahan di bawah kesalahan lalu lintas, meletak kenderaan secara menghalang, menggunakan ruang letak kereta yang diperuntukkan sahaja, tidak dapat mengemukakan lesen memandu, daftar kenderaan motor pelajar, membonceng dan juga had laju yang ditetapkan. Seterusnya saya pergi kepada proses prosiding tata tertib. Naib Chancellor yang merupakan pegawai hal ehwal pelajar boleh mewakilkan kuasa kepada jawatan kuasa yang dilantik atas bidang kuasa yang berlainan. Terdapat 3 jawatan kuasa iaitu jawatan kuasa tata tertib universiti dipengerusikan oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar yang mendengar kes-kes bukan akademik. Jawatan kuasa kedua adalah jawatan kuasa tata tertib fakulti dipengerusikan oleh dekan atau mereka-mereka yang dilantik dan mendengar kes-kes akademik. Dan yang terakhir adalah jawatan kuasa tata tertib Kolej Kediaman dipengerusikan oleh pengetua-pengetua Kolej Kediaman. Okey, saya maklumkan berkenaan dengan hak-hak pelajar semasa prosiding tata tertib dijalankan. Antaranya adalah pelajar boleh diwakili oleh pelajar atau staf UiTM. Pelajar-pelajar boleh sama ada membuat representasi secara bertulis atau secara lisan. Pelajar-pelajar boleh membawa saksi-saksi ataupun dokumen-dokumen sokongan. Dan seterusnya membuat rayuan kepada jawatan kuasa rayuan tata tertib pelajar sekiranya tidak berpuas hati dengan keputusan jawatan kuasa tata tertib. Saya terangkan berkenaan dengan prinsip natural justice yang pelajar-pelajar perlu tahu semasa prosiding tata tertib. Antara 2 prinsip natural justice adalah audi alteram partem ataupun right to be heard, hak untuk didengar. Antara hak-hak untuk didengar yang pelajar-pelajar perlu tahu di dalam prosiding tata tertib adalah notis pemberitahuan yang mencukupi, pertuduhan dibuat secara terperinci, tempoh representasi yang diberikan mencukupi, hak untuk mengemukakan saksi-saksi, hak diberitahu keputusan dan juga pertimbangan kes-kes terdahulu. Prinsip natural justice yang kedua adalah peraturan menentang prasangka. Nemo judec in causa sua, no one should be a judge of his own cause. Ataupun rule against bias. Antara prinsip-prinsipnya adalah berkecuali, bebas dan terbuka, mengambil kira maklumat yang dikemukakan sahaja di dalam prosiding tata tertib, tiada kepentingan kewangan, tiada kepentingan peribadi, keputusan dibuat secara objektif dan tidak memihak kepada mana-mana pihak, tidak dipengaruhi unsur-unsur luar dan tiada kepentingan ke atas sesuatu perkara. Berikut merupakan carta ahli prosiding tata tertib pelajar. Daripada permulaan pertuduhan dibacakan kepada pelajar, kemudian pelajar-pelajar akan diminta untuk membuat pengakuan sama ada mengaku bersalah atau mengaku tidak bersalah. Sekiranya pelajar mengaku bersalah, pelajar-pelajar akan diminta untuk membuat pengakuan terhadap fakta kes sama ada benar atau tidak benar. Sekiranya fakta kes diakui benar oleh pelajar, jawatan kuasa akan mengumumkan pelajar bersalah dan meminta pelajar untuk membuat rayuan atau mitigasi sebelum penentuan hukuman dibuat. Dan setelah penentuan hukuman dibuat, keputusan dan hukuman akan diberitahu kepada pelajar. Manakala bagi pengakuan pelajar tidak bersalah, saksi-saksi akan dipanggil dan dokumen-dokumen akan dikemukakan.
Setelah selesai soal balas saksi dan juga pengembukaan dokumen-dokumen yang ada, pihak jawatankuasa akan menentukan pelajar bersalah atau tidak bersalah berhubung kepada saksi-saksi dan dokumen-dokumen yang dikemukakan. Setelah pengumuman dibuat oleh jawatankuasa tata tertib sama ada bersalah atau tidak bersalah, kemudian pelajar-pelajar akan diminta untuk keluar sebentar. Pihak jawatankuasa akan menentukan jenis-jenis hukuman sekiranya pelajar didapati bersalah. Dan kemudian pelajar-pelajar akan diminta untuk membuat mitigasi atau rayuan untuk mengurangkan hukuman sebelum hukuman ditentukan. Kemudian pelajar-pelajar akan dipanggil semula masuk ke bilik tata tertib dan jawatankuasa akan mengumumkan keputusan kepada pelajar. Sekiranya pelajar tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh jawatankuasa tata tertib, pelajar-pelajar dibenarkan untuk membuat rayuan kepada jawatankuasa rayuan tata tertib pelajar peringkat yang lain daripada jawatankuasa tata tertib dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penentuan hukuman dibuat. Sekian sahaja taklimat Akta 174 dan sasiah rupa diri pelajar daripada saya. Diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar. Akhir kata, selamat maju jaya dan terima kasih. MPP ini adalah sebuah entiti badan tertinggi pelajar di universiti yang mana akan memperjuangkan masalah-masalah pengurusan, masalah-masalah pelajar, masalah-masalah kebajikan dan sebagainya di peringkat tertinggi universiti. Jadi MPP ini membawa suara yang sangat besar kepada bagi pihak mahasiswa kepada pihak pengurusan. Jadi MPP UiTM Shah Alam kita mempunyai 48 orang mewakili 4 college dan juga 14 fakulti. Jadi berdasarkan daripada 48 orang ini, anda boleh kontak kepada semua MPP, college pengajian masing-masing, fakulti masing-masing. Kalau ada masalah berkaitan kebajikan, college, kewangan dan sebagainya, insya-Allah mereka akan cuba membantu. Dan untuk MPP Shah Alam, kita merupakan satu persatuan, organisasi yang akan memimpin seluruh MPP di setiap cawangan. Di setiap cawangan ada MPP-nya mereka, ada MPP mereka itu sendiri. Dan apabila kita bergabung semua, kita akan dapat 241 orang representing 13 cawangan di seluruh sistem UiTM. Jadi kami semua MPP bekerja sekali. Jadi kalau di cawangan, kalau dulu cawangan anda boleh kontak MPP di cawangan. Tapi sekarang apabila anda berada di Shah Alam, anda boleh hubungi MPP fakulti masing-masing jika ada masalah dan sebagainya. Sebelum saya terlupa, saya belum perkenalkan diri saya lagi. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Nama diri Muhammad Ilifaris bin Rahimuddin daripada Kolej Pengajian Perkomputeran Informatik dan Media, pengajian Meskom. Kepada semua Meskom, salam perkenalan. Dan dalam MPP, saya memegang portfolio sebagai naib yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi, bagi student Fakulti Meskom ataupun Kolej Pengajian Perkomputeran Informatik dan Media, jika ada apa-apa masalah, bolehlah hubungi saya untuk saya bantu jika ada masalah dan sebagainya. Seterusnya, untuk MPP, kita ada pelbagai kluster mahasiswa yang kita perjuangkan dan berdasarkan kluster tersebut, kita adakan 4 jabatan. Jadi daripada 4 jabatan tersebut, terdapat Jabatan Pembangunan Mahasiswa, terdapat Jabatan Kebajikan dan Khidmat Mahasiswa, terdapat juga Jabatan Penerangan Sumber dan Informasi dan juga Jabatan Perhubungan dan Antarbangsaan. Jadi berkenaan ini seterusnya akan dipersembahkan oleh MPP penolong naib yang dipertua yang terlibat, ketua jabatan yang terlibat, dan insya-Allah daripada saya tiada apa lagi daripada saya, insya-Allah sebelum saya serahkan kepada Setiausaha Agung, akhir kata daripada saya, kalau ada apa-apa masalah boleh rujuk dengan MPP. Sekian, Assalamualaikum.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Nama saya Maizatul Akasha binti Nur Muhammad Hafiz, boleh panggil saya Akasha. Saya merupakan Setiausaha Agung bagi Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam sesi 2022-2023 dan saya daripada Fakulti Undang-Undang. Jadi skop tugas saya merangkumi cek kertas kerja, cek surat dan sebagainya. Dan kita di MPP Shah Alam kita ada pejabat setiausaha. Pejabat setiausaha ada 6 orang setiausaha termasuk saya sendiri. Yang pertamanya kita ada setiausaha sulit, setiausaha media korporat, setiausaha kerja 1, kerja 2 dan kerja 3. Jadi semua SU ni merupakan tulang belakang MPP lah. Kalau kalian nampak memo-memo yang keluar tu, yang tu daripada Setiausaha Media Korporat. Kalau nampak ada kenyataan rasmi itu daripada SU Agong dan sebagainya. Jadi kalau ada masalah, semua boleh contact kami di Instagram MPP UiTM Shah Alam official, MPP UiTM Shah Alam. And khusus untuk mahasiswa fakulti saya, Fakulti Undang-Undang, kalau ada masalah boleh je contact saya ataupun Azli. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Faiz bin Zaidi, selaku Timbalan Bendahari MPP UiTM Shah Alam sesi 2022-2023. So saya sebenarnya mewakili bendahari kehormat saya yang tidak dapat hadir. Jadi basically skop kerja sebagai seorang bendahari adalah menjaga kewangan lah. Kita manage sistem kewangan MPP sendiri. Seterusnya kita generate income, cari duit untuk MPP sendiri. Dan kita juga bekerja rapat dengan Exco Keusahawanan untuk tingkatkan lagi keusahawanan pelajar-pelajar UiTM. Dan yang seterusnya adalah kita monitor segala keperluan program, kewangan keperluan program. Jika kedai membeli ubi, boleh panggil saya Bobby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua mahasiswa-mahasiswa baru. Nama saya Syafiq Ismail bin Sulaimi atau lebih manja dikenali sebagai Bobby. Merupakan pelajar Fakulti Sains Kegunaan dan memegang portfolio selaku penolong naib yang dipertua Jabatan Pembangunan Mahasiswa bagi Majlis Perwakilan Pelajar UiTM sesi 2022-2023. Jadi orang kata JPM ini sendiri. Jadi baik saya akan memberitahu dahulu misi JPM. Misi kami di Jabatan Pembangunan Mahasiswa adalah untuk berusaha memastikan pembangunan mahasiswa itu sendiri di dalam UiTM sentiasa terjaga dan menaik taraf tahap pemikiran mahasiswa maupun mahasiswi supaya dapat berfikir secara kritis dan inovatif di samping menjaga aspek kerohanian, akademik dan ciri kepimpinan. Itu misi kami. Bagi visi Jabatan Pembangunan Mahasiswa pula adalah untuk kami memertabatkan pembangunan mahasiswa sebagai pelengkap ke arah persediaan keboleh pasaran graduan yang melandaskan kepada GRU 2025. Jadi misi dan visi ini amat penting bagi pembangunan mahasiswa dalam UiTM itu sendiri. Maka dengan adanya misi dan visi ini terwujudnya lah 5 Exco di bawah Jabatan Pembangunan Mahasiswa, iaitu yang pertama Exco Akademik dan Kerjaya, yang kedua Exco Keusahawanan dan Inovasi, dan ketiga Exco Kepimpinan dan Kesukarelawanan, keempat Exco Kerohanian dan Pembangunan Insan, dan yang terakhir sekali adalah Exco Sukan dan Kebudayaan. Jadi kelima-lima Exco ni adalah pelengkap kepada Jabatan Pembangunan Mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa baru yang nak buat program bersama MPP tapi tak tahu mana nak cari resource person, carilah saya ataupun anak-anak buah saya di bawah Exco. Okay, nanti kami akan sharekan siapa di bawah Exco tersebut. Dan kepada semua mahasiswa, teruskanlah membangun UiTM demi pembangunan mahasiswa. Itu saja daripada saya, Syafiq Ismail bin Sulaimi, selaku penolong naib pertua Jabatan Pembangunan Mahasiswa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Nama saya Hisham Hilmi bin Umar, selaku penolong naib yang dipertua Jabatan Kebajikan dan Khidmat Mahasiswa. Saya adalah pelajar daripada Kolej Pengajian Komputeran Informatik dan Media, Pusat Pengajian Sains Pengkomputeran dan Matematik. Okay, so saya just nak explain bahawa di bawah jabatan saya, iaitu Jabatan Kebajikan dan Khidmat Mahasiswa,
ada 4 exco, iaitu yang pertama adalah Exco Kebajikan dan Kewangan Mahasiswa, di mana mereka lah yang handle tentang permasalahan berkenaan tabung-tabung bantuan, berkenaan PTPTM, beasiswa dan sebagainya. Yang kedua adalah Exco Penempatan College dan Non-Resident, iaitu mereka lah yang akan handle berkenaan masalah berkenaan penempatan college dan non-resident lah secara keseluruhan. Yang ketiga adalah Exco Pengangkutan dan Kemudahan, di mana mereka akan handle permasalahan berkenaan bas dan kemudahan yang disediakan oleh UiTM. Dan yang terakhir sekali adalah Exco Aduan Am, Perundangan dan Keselamatan, yang akan handle permasalahan yang melibatkan undang-undang seperti mungkin isu-isu seperti sexual harassment dan juga keselamatan, iaitu yang melibatkan apa-apa permasalahan yang melibatkan polis bantuan lah. Okey, jadi di sini saya berharap agar semua mahasiswa dapat membantu kami dalam menjaga kebajikan anda. Jadi apa-apa tinjauan yang kami perlukan anda untuk isi, tolonglah isi. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Amira Nabila binti Azman. Boleh panggil saya May. Saya memegang portfolio sebagai penolong NAB yang dipertua, Jabatan Penerangan Sumber dan Informasi. Okey, untuk Jabatan JPSI, kita memegang satu visi dan satu misi, which is visi kami adalah mahasiswa terhubung, berhormat kreatif dan berinformasi kreatif dan budaya digital. Dan misi kami pula mengukuhkan mahasiswa bermaklumat, terhubung dan berdaya maju menerusi penerangan penyiaran dan informasi yang berkualiti, berkesan dan berintegriti serta mengembangkan industri kreatif mahasiswa. So untuk JPSI, skop kerja kami adalah mostly daripada untuk platform-platform media ataupun menyediakan poster-poster ataupun mengeluarkan satu memo-memo kenyataan ataupun orang panggil caption lah untuk disampaikan untuk korang semua. Okey, untuk JPSI kita ada 3 exco. Yang pertama exco multimedia yang akan menyediakan segala poster-poster and then segala poster-poster untuk disebarkan lah. Exco publicity yang akan mempublishkan segala poster tersebut dan memo-memo tersebut untuk korang tahu apa yang memo yang patut korang baca and then tinjauan yang korang perlu buat. And then exco penerangan. Exco penerangan ni mostly skop kerja dia lebih kepada chat memo and then membuat satu-satu memo tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Ali Iliana binti Zulkarnain dari Fakulti Sains Kesihatan. Memegang portfolio sebagai penolong naib yang dipertua Jabatan Perhubungan dan Pengantarabangsaaan. Di bawah Jabatan Perhubungan dan Pengantarabangsaaan atau singkatnya dipanggil JPP, mempunyai 4 teras exco iaitu Perhubungan Luar dan Antarabangsa, Perhubungan Dalaman dan Korporat, dan yang terakhir kampus dan juga alumni. Untuk JPP, daripada segi perhubungan luar dan antarabangsa, kami menjadi penghubung antara unit-unit luar, individu-individu yang ingin membuat kolaborasi, yang ingin membuat program dalam UiTM ataupun sekiranya ada pelajar-pelajar yang ingin membuat program di luar negara, kami yang akan membimbing. Dan untuk perhubungan dalaman dan korporat, kami akan fokuskan kepada perhubungan dalaman iaitu di dalam sistem UiTM Cawangan Selangor dan juga UiTM Shah Alam sendiri, dan juga kami akan membantu unit korporat lah sekiranya ada apa-apa berkenaan dengan korporat seperti majlis dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk kampus dan alumni, untuk exco kampus dan alumni, kami akan cover di bahagian sekiranya ada program yang ingin buat intercampus, contohnya di cawangan-cawangan lain, dan kami juga akan berfokuskan kepada alumni, dan insya-Allah kami akan memperkasakan alumni supaya pelajar-pelajar UiTM boleh dapat exposure dengan lebih tinggi berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan sekiranya lepas graduate lah. Itu sahaja daripada JPP. Terima kasih.
mengucapkan terima kasih kepada wakil daripada Majlis Tinggi Situs Agung, dari Berhormat dan juga kepada seluruh ketua jabatan UITP semua. Jadi memandangkan semua pun telah membentangkan jabatan-jabatan masing-masing dan skop kerja masing-masing. Daripada saya, insyaAllah tiada apa-apa. Cuma peringatan terakhir kepada seluruh mahasiswa baru untuk jika ada apa-apa masalah, bolehlah berhubung dengan Majlis Perwakilan Pelajar di fakulti dan kolej masing-masing. Dan akhir kata daripada saya, mewakili seluruh Majlis Perwakilan Pelajar, selamat datang ke UiTM. Ayuh berjuang bersama UiTM. Sekian, itu sahaja daripada kami, Majlis Perwakilan Pelajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.